Okay, kita tengok dulu dekat iOS. Kalau iOS, ikon dia warna biru putih. So, kalau saya buka, dia punya loading tu, nampak ikon tu biru dan putih. Ini yang saya pakai sekarang lah dalam iOS. Kalau kita tengok version dia, kita tukar dulu bahasa Inggeris lah. So, untuk yang ini version dia version 2.3 1.2. Selalunya iOS ni saya buat dia auto update dan tak sempat pun nak tengok dia punya perubahan. Kat bahagian menu ni kita ada setting. Pertama profile untuk kita lah, dan kita dalam setting ni kita ada yang bahagian siapa perasan baru-baru ni iOS ada buat update. Setiap kali kita buka watchlist, dia terus buka yang chat preview tu. Dia ada gambar macam chat yang ada line chat. So ramai yang komplain benda tu menyusahkan. Saya mula-mula suka, tapi bila dah lama-lama tu memang rasa macam, sebab kita dah biasa bila kita buka watchlist, klik terus pergi kat chat. So bila ada satu lagi step keluar yang ni dulu, dia jadi macam mengganggu sikit lah kan. Jadi dia orang dah update. Untuk iOS mobile saja, iOS pad, untuk iPad belum ada lagi. Saya tengok kat rumah, saya punya iPad masih keluar lagi yang line chat. So kita screen auto lock, alert sound ni pun baru lagi. Dulu bukan tak ada alert sound, ada. Cuma dulu bunyi dia tak banyak pilihan. Sekarang kita ada banyak pilihan lah. Language ni semalam kita dah tengok. Dan chat ignore list ni kalau kita tak suka dengan orang lah. Kalau ada orang yang kita tak suka tu. Okay, tu bahagian setting. Kemudian kita ada dark theme. Kalau tukar dark theme, habislah saya punya setting chat. Okay, matikan. Setting chat saya hilang lah. Okay, kita ada share trading view. Ini untuk apps ni lah, kalau kita nak share pada orang lain. Dan TV chat ni Telegram chatnya stiker dan juga about tadi lah. Okay, kita patah balik ke sebelah kiri sekali. Biasa kalau buka-buka akan terus nampak watchlist ni lah. So watchlist ni, inilah paparan dia. Mana kita ada watchlist, chat, idea, chat, dan juga menu. So apa saja watchlist yang kita buat, benda ni ada kat sini. Kita boleh tambah kalau nak. Ataupun dekat sini kita ada option untuk edit ataupun susun sort by, kalau sort ni ada by name, by last price, change percent ataupun flag. Okay, ini biasalah. Dia dulu pun dah ada, tak ada perubahan lah. So macam chat. Okay, chat pun dah lari lah. Okay, saya kena setting balik kejap ya. Saya nak setting balik chat saya ni. So dekat chat, kalau guna skrin yang saya ada ni, inilah yang kita nampak. Kalau saya guna iOS, iPad pun macam ni juga saya nampak kalau gunakan apps. So kita akan nampak chat sebelah tengah. Lepas tu apa saja indikator yang kita nak, mungkin di bawah sebelah kanan ni harga dia. Okay, ini kan semua orang dah tahu kalau kita nak tukar harga. Contohlah sekarang ni nilai USD kan. Kita boleh tukar ke MYR kalau nak, Malaysia Ringgit. Okay, contoh Bitcoin ni, kalau kita nak beli sekarang ni dalam Malaysia Ringgit dia 181,787. Okay, so macam bawah ni ikut kerja saya, bahagian ini kalau nak terus carilah. Kalau contoh nak cari chat, kita type, akan cari ni. Ataupun macam semasa saya tunjuk, kita boleh scroll. Ini semua bergantung pada watchlist ni. Contoh kalau saya buka construction, so nanti chat ni nanti akan duduk dalam semua stock construction. Contoh buat D ni, 1D ni, kalau kita untuk tukar time frame, 1D, 1 week, daily, weekly, monthly, 1 hour. So kita akan klik kat situ. Kemudian kita ada tanda tambah ni, sikit note. Kenapa saya cerita ni? Sebab dalam Android tak sama. Nampak macam bosan, tapi percayalah tak sama. Tanda plus ni tujuan dia lebih kepada, contoh macam ni lah, kita ada untuk pilihan menu-menu drawings. Lepas tu indicator kalau kita nak cari, nak tambah ke, dan juga bawah ni lah, nak tambah alert, compare, financial, template, share chat kalau kita nak share dengan orang, ni, dan juga publish idea. Semua dah disorok lah. Dulu benda tu ada kat atas. Nanti kita tengok Android. Dan ini kalau kita nak menconteng, macam-macam lah. Kalau nak conteng ke, nak tambah ni, apa sajalah. So sekarang kita nampak 3. Yang selebihnya kalau tak salah saya, dia ada di sebelah kanan. Boleh scroll. Contoh yang ni, saya scroll ke kiri lah. Jadi bukan setakat kita nampak 3 ni je. Dia banyak lagi tu, duduk sebelah kanan lah. Contoh macam ni kan, Gan Fibonacci ni, duduk sebelah kanan dia. Mungkin setengah orang tak perasan, ingat banyak ni je. Jadi kena
gerak. Contoh yang number drawing, yang sebelah kanan ni lebih kepada setting sama juga macam tadi. Ni dengan yang tambah tadi lebih kurang sama. Ada drawing, ada alert. Cuba alert ni untuk tambah alert saja. Dia bukan alert management. So kalau alert management kena tekan yang 3 titik ni, kena masuk ke alert management lah. So kat sini kita ada, okey, ni pun sama. Nak tukar layout, kalau saya ada layout macam ni kan, saya ada 2 paparan. So mungkin saya nak pakai satu, ambil yang sebelah kanan. Kemudian kita ada full screen. Dia cuma hilangkan bawah ni je. Dan bawah ni pun sama juga. Ini yang kalau tengok dekat PC tu, dia bagi tahu range chat tu, berapa banyak kita nak. Tu YTD, dia bukan yang daily chat ke apa chat tu, bukan dia lebih kepada berapa banyak besar lebar je time untuk chat yang kita nak tengok. Katalah biasanya ambil 1 year lah. Cuma yang tak best ni, dia tak macam share investor. Kalau share investor tu, kalau kita ambil 1 bulan, dia akan papas 1 bulannya candle, tapi bergantung pada kalau kita ambil daily dalam tempoh 1 bulan. Kalau yang ini, kalau kita ambil katalah 1 bulan, dia dah terus tukar time frame dia tu jadi 30 minit. Itu yang tak berapa shock sangat lah. Dan kita nak tengok dalam sebulan daily chart. Okay, dan bawah-bawah ni, okay, chart type kita nak pakai sama ada, okay, ni jenis-jenis ni lah, candlestick, line chart, Heikin-Ashi, hollow candle, dan apa sajalah yang kita nampak kat sini. Kemudian kita boleh pergi alert management. Okay, alert management ni apa saja alert, macam list ni apa saja alert yang kita dah buat. Ni semua alert kita boleh nampak kat sini lah, yang aktif ke tak aktif ke. Kalau tak aktif dia warna merah, ataupun kalau dia dah stop tu, stop, dia tulis stop kalau seingat saya lah. Dan kita ada log ni apa saja alert yang kita buat sini, dia akan keluar. Ni mana dia dah trigger, dia akan simpan log ni. Selagi kita tak tekan clear ni, dia akan simpan. Kalau saya betul, kalau saya salah minta maaf. Tapi setakat ni kita nampak, yang saya nampak dia simpan lah selagi kita tak buang. Berbanding dekat PC, kalau kita dah buang alert tu, dia terus hilang. Kalau kita buang lah, katalah ni katalah tancur ni buang, nanti yang dia punya history kat bawah tu pun dia buang juga. Dan dekat log ni pun kita boleh search kalau nak check balik. Contohlah macam QES. Jadi kita akan dapat alert semua trigger-trigger yang pernah terjadi pada stok QES. Setakat mana selagi kita tak delete dia lah, tak clearkan dia. So ni Oktober 23, ni tahun lepas ni, November tahun lepas, April tahun ni, April tahun ni. Inilah dia siap ada tarikh apa semua. Kemudian kita ada bar replay. Okay, bar replay So kalau kata kita nak playback, kena banyak sikit dia punya proses. Tekan sini, turun bawah, tekan bar replay, baru boleh replay. Ini kita punya menu ni lah, dia punya apa, slider dia kan. Nak play ke tak play ke. Bawah ni ada lagi object tree untuk bagi tahu apa saja yang dalam ni, yang kita lukis, conteng apa semua. So kalau kata tak nak pilih semua untuk delete, kita boleh pilih kat sini je nak buang. So dia akan buang lah apa saja yang kita lukis. Dan chart setting. Chart setting ni sama yang tadi Sama ada kita klik dekat yang ni, turun bawah, ataupun pergi kat segi ni, chart setting. Apa maksud save, load, save as, rename? Sepanjang saya guna apps ni lah, saya jarang guna kat handphone. Biasa saya guna dekat iPad lah, sebab dia punya tu lebih besar. Contohlah kalau saya setengah buka chat ni, kan by default setiap kali kita buka, apa saja setting kita ni ikut yang terakhir kita buka dulu. Sama ada kita buka dekat PC ke, kita buka dekat mana-mana ke, sana dia dah auto save. Biasa kita buka PC, dia akan auto save. Dia akan, bila kita buka kat apps ni, dia akan ikut. Katalah saya tiba-tiba conteng, dan kalau saya nak save benda ni, ataupun saya tambah indikator ke, yang ini saya buang ke, katalah ini saya buang, apa sajalah yang kita buat dalam sesi yang kita tengah buka sekarang ni, kalau nak cepat, saya galakkan tekan butang save ni. Kadang-kadang ni dalam app saja, bila kita dah buat conteng-conteng ni kan, lepas tu katalah kita terus tutup lah app ni, kita tekan home, tutup kan. Bila kita buka balik dekat PC, dia tak keluar tau, dia macam tak save. Kalau kita buka ni lama, lepas katalah saya dah buka DPIH, lepas tu kita buatlah kerja lain, kita pergi tempat-tempat lain, conteng-conteng ni nak conteng sana, conteng sini, mungkin lebih kurang kalau ikut setting kat PC tu lebih kurang 1 minit ke apa.
baru dia auto save. Kalau tak, dia takkan save. Jadi itulah tujuan dia bagi butang kat bawah ni kalau kita nak save cepat. Satu lagi, bila kita buka, kita dah save dekat PC. Lepas tu katalah kita close. Kita dah save kat PC ni. Lepas tu kita buka trading view ni. Lagi-lagi dia macam sekarang ni kan dia berada running kat background kan. Bila kita buka, dia tak ikut macam kat PC. Dia masih lagi ni. Tapi yang problem dia, kadang-kadang apa saja yang kita buka kat sini nanti dia akan save, dia dah mengganggu yang kita punya kat PC. Saya nak terangkan susah, tapi nanti kalau ada contoh saya boleh tunjuk. Sebab benda ni dah cerita 2 tahun lagi. 2 tahun rasa dari dulu awal-awal lagi dia buat apps ni pun benda yang sama jugalah. Jadi kalau dah buat tu, kita boleh guna, kalau katalah kejadian tu lah, kita dah save kat PC, nak buka terus dekat apps ni, kita boleh load dan pilih lah mana layout yang kita guna. Macam saya ni ada 4. So setiap layout ni ada guna dia. Okay, ada lagi tak bawah ni? Rename, tak ada. Itu saja. Okay, habis yang tu, kemudian kita pergi kat bahagian idea. So idea, kita boleh buka idea yang kita nampak ni. Macam semalam saya kata, idea ni bergantung pada kita punya total language yang kita pilih. Dan kat sini kita boleh like kalau kita nak. Kita boleh komen kalau nak. Semua boleh buat kat dalam apps ni. Kalau kita nak buat idea tadi, contohlah di PHS ni lah. So kena pergi kat tambah plus ni. So publish idea. Buat masa sekarang, idea ni cuma boleh yang menulis saja. Untuk buat video tak boleh lah pakai kat sini. Chat ni kalau nak sembang lah. Dan terakhir ni menu, kita dah ulang balik. Okay, itu saja untuk ni iOS. Dan paparannya pun dalam bentuk vertical. Kita akan buat video dalam bentuk melintang kemudian. Okay, kita pergi pada Android pula. Saya tak ada Android phone, dah lama tak pakai Android. Jadi ni saya pinjam anak punya Android. Jadi abaikanlah dia punya background ni. So untuk Android, ikon dia warna biru dan bila loading saja dia warna biru dan putih kat depan. Mungkin boleh tukar setting ni, cuma saya sendiri tak tahulah. Paparan yang kita nampak secara umumnya kita nampak lebih kurang sama macam iOS tadi. Okay. Cuma ada beza sikit. Watchlist ada betul, chat betul, ideas betul. Tapi dekat sini dia keluar news. Dalam iOS tak ada news. So news ni pun kalau ikut kat sini dia ada negara dan kita boleh pilih negara mana news yang kita nak. Contoh kalau kita ambil Malaysia, kalau all, kalau cerita pasal kripto, kalau cerita pasal stock, campur-campur lah. Tapi mungkin dia Malaysia mungkin dia cerita untuk news yang related to, macam kita Malaysia related to Malaysia lah. Kalau banding dengan US tadi, news dia mungkin lebih open. Entahlah. Saya pun tak tahu. Ni first time ni. Okay, kita tengok dulu profile. Bukan profile. Dia tulis profile lah, bukan setting. So setting dia kat atas ni, kita tengok dia punya version dulu. Version 1.15.00513 build ni Android 7 kalau tak salah. Android 7. Tapi yang ni saya try download tadi, nampak itu je lah. Dan kalau kita tengok dekat setting ni pun, so kena pergi ke atas lah. So edit my profile, ada language boleh tukar. Okay. Dan dark theme, keep screen on, alert lock. Okay, alert lock ni apa, kita tengok apa yang ada. Please make sure the app is whitelist in the start manager. Okay. Oh, ini alert lock kat sini pula duduk dia. Tapi kita tak boleh search. Okay, dia ada alert lock. Maknanya alert yang pernah keluar sebelum ni, tapi duduk. Sebenarnya kan, kalau berdasarkan apa yang saya tengok ni, rupa bentuk macam ni sama je macam iOS masa mula-mula dulu. Interface ni pun pernah ada, saya pernah nampak benda ni pun dalam iOS. Cuma iOS tu dia lebih cepat dia update, jadi dia dah nampak lebih baru sikit. Tapi yang lama ni saya pernah guna juga dalam iOS. Watchlist pun dekat sini. Okay, hide logos. Maknanya dia tak ada lagi yang line-line tu. Line chat ni hide the tab bar while the chat landscape orientation. Okay, refer friend ni biasa. News provider. Okay, yelah dulu iOS tak, kalau seingat saya ada lah. Okay, kita pergi dekat apa lagi sini setting. Profile saya ni.
tukar bahasa dulu. Okay, kita pergi dekat bahagian watchlist yang selalu buka. So kalau ikutkan sini nampak lebih kurang sama. Kat sini kita boleh pilih untuk watchlist. Boleh tambah kalau nak. Boleh edit tak? Dia boleh tambah, tapi dia tak boleh edit. Saya tak pasti. Mungkin kena klik lama-lama ke. Ni kot, ni edit. Oh, edit boleh edit. Jadi kena buka satu-satu untuk kita edit ni. Dia butang edit yang ni. Kemudian kalau saya klik, dia akan terus pergi ke chat ke? Ya, betul, dia akan terus pergi ke chat. Tadi watchlist. Okay, dah tak ada apa. So pergi dekat chat. Ini saya kata nampak sangat perbezaan dia. Okay, kat sini dia ada butang drawing panel. Ingat tadi iOS drawing panel ke apa semua duduk di bawah, disorok. Yang ini dia duduk sebelah kiri. Ini interface yang sama dalam iOS dulu sebelum dia update, disorokkan. Untuk yang pengguna Android boleh sorok dan boleh buka lah. Bukan kata diorang ni berbeza sangat lah. Asalnya mereka ni sama-sama bentuk macam ni. Saya guna dulu pun macam ni. Cuma iOS tu di-update lebih cepat. Jadi kat atas ni kita ada search untuk kita nak cari chat. Boleh masukkan nama. Boleh scroll tak? Tak boleh scroll lah. Ini interface lama ni. So benda-benda ni dia kena gerakkan ke kanan. Dia lebih kurang sama macam kalau kita buka dekat web browser. Contoh, kalau saya nak tukar ni kepada line chat, semua mana dia duduk kat atas lah. Senang cerita. Nak indicator, nak template macam ni. Ni betul-betul paparan lama lah ni. Sama cerita macam video tadi. Macam ni video kalau lepas buat. Ini pun kalau nak buat idea, di ujung sekali. So masukkanlah idea apa semua. Idea pun kita boleh buka. Kalau saya nak playback, replay pun boleh. Kita sampai sini. Dan kalau kita play, lebih kepada webnya bentuk lah. Paparan web yang lama lah. Kalau kita pilih kat sini, nak tulis teks. Ya, semua boleh dibuat lah. Jadi biasanya kalau nak cepat, kita kena tekan butang save ni. Dia akan terus update. Okay, itu saja saya rasa dalam ni. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, dua-dua asalnya menggunakan rupa bentuk yang sama. Tak ada perbezaan. Tapi mulai tahun lepas, tak salah, iOS lebih ke depan. Dia mana dia lebih cepat diupdate. Dan kita nampak tadi perbezaan, memang nampak ketara perbezaan dia. Dan yang kedua, dua-dua tak ada screener. So screener nak tak nak kita kena buka pada web browser lah. Mungkin video akan datang, saya akan ceritakan. Dan yang ketiga, alert management tadi tu iOS lebih detail lah. Sebab kita boleh search log yang pernah terjadi by name. Lepas tu dia ada alert management apa semua. Sedangkan dekat iOS ni tak berapa. Dekat Android ni belum ada lagi. Kenapa mereka 3DMView tak samakan dia punya release tu disamakan? Itu saya tak pasti. Kenapa dia lebih prefer kepada iOS. Dan sebab tu kadang-kadang bila saya buat video, saya tunjuk yang dekat bahagian iOS, orang yang pakai Android, dia tak perasan. Atau kadang dia boleh bertanya lah. Dia tanya, kenapa saya punya tak ada? Kenapa saya tanya? Sebab soalan selalu tanya tu, kenapa saya punya tak ada? Tapi tak beritahu yang dia pakai Android. Jadi saya terpaksa ulang balik tanya, awak pakai Android ke? Mungkin Android belum update. Tu je lah jawapan yang boleh dibagi. Ok lah, kita jumpa lagi. Mungkin lepas ni video yang dalam bentuk melintang. Dan kita akan fokus pada chat-chat pula. Cerita pasal chat pula. Kita dah habis cerita pasal dia punya apps. Ok lah, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.